Dalam situasi ataupun dalam sekitaran kita ingin menyambut perayaan dan bagi mereka yang masih lagi berada di tempat kerja dan terus bekerja pada waktu perayaan ini, satu aspek yang perlu kita bawakan adalah bagaimana persekitaran dan juga kesihatan pekerja itu sendiri dan bagaimana kesihatan persekitaran pekerjaan itu. Pagi ini bersama kami di studio kita ucapkan selamat datang. Terima kasih Dr. Muhammad Arif Muhammad Nordin. Beliau merupakan Doktor Kesihatan Pekerjaan dari Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan atau lebih dikenal sebagai NIOSH. Terima kasih doktor. Pagi ini perlu kita bawakan topik ini kerana dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti itu kadang-kadang aspek yang paling penting itu kesihatan pekerja itu sendiri. Kadang-kadang ada yang terlepas pandang. Jadi dari aspek portfolio skop tugas doktor, apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan pekerjaan dan bagaimana bidang ini diberikan perhatian oleh NIOSH? Okey, baik. Berkenaan kesihatan pekerjaan, kalau kita lihat dari segi definisi di sini daripada International Labour Organization, ia merupakan satu cabang daripada kesihatan awam, public health. Dan kita pegang kepada 4 elemen yang utama. Yang pertama adalah dari segi mengekalkan tahap fizikal, mental dan sosial pekerja itu sendiri. Yang kedua, kita ingin mencegah daripada berlakunya penyakit pekerjaan di kalangan pekerja. Yang ketiga adalah untuk melindungi pekerja itu daripada risiko di tempat kerja. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah untuk kita menempatkan pekerja itu menyesuaikan dengan keadaan fisiologi dan psikologi mereka dengan suasana kerja itu sendirilah. Dalam erti kata lain, saya boleh cuba pemudahkan lagi. Perkhidmatan kesihatan pekerjaan sebenarnya satu konsep pencegahan. Pencegahan ini, in other words, kita sebagai pengamal kesihatan, kita menasihati, membantu majikan dan pekerja dalam mewujudkan satu persekitaran tempat kerja yang sihat dan selamat. So, bila kita ada persekitaran tempat kerja sihat dan selamat, kita dapat sebenarnya mengoptimumkan lagi pekerja tu bekerja dengan keadaan fizikal, mental dan dia punya social, psikososial dia sendiri dalam keadaan yang lebih sesuai lah dengan apa yang badan dia boleh terima di tempat kerja itu. Okay. Dan kalau kita lihat dari aspek akta perundangan di mana dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHA 1994 dinyatakan juga dalam seksyen 15-1 di mana majikan bertanggungjawab memastikan 3 benda: keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja daripada risiko di tempat kerja. Dan bagaimana majikan nak memastikan 3 benda ni? Salah satunya melalui perkhidmatan kesihatan pekerjaan. Dan perkhidmatan itu sebenarnya bukannya baru. Dia sudah lama sebenarnya. Cuma mungkin tidak berapa diluar-luarkan. Dan apa yang kita nak bawa sekarang adalah kita nak mewawarkan lagi. Mungkin keselamatan pekerjaan itu dah lama kita sebut. Ya, betul. Sekarang lebih kepada kesihatan. Dan kalau kita lihat fungsi kesihatan sebenarnya kita kata menyokong keselamatan pekerjaan. Antara fungsi dia yang pertama adalah risk assessment, penilaian risiko. Penilaian risiko ini maksudnya contoh kita melihat di tempat kerja apakah risiko kesihatan. Sebagai contoh bahan kimia, apakah ia memberi kesan kesihatan kepada pekerja. Dan daripada penilaian risiko itu kita akan bawa kepada langkah pencegahannya. Macam kita sekarang ni mungkin di masa pandemik awal-awal kita cakap pasal COVID-19. Jadi apakah langkah pencegahannya? Dulu-dulu kita buat PKP lah. Mungkin sekarang ni kita dah bekerja, kita gunakan social distancing, pakai face mask dan sebagainya. Itu adalah satu cara langkah pencegahan. Dan yang paling penting sekali adalah risk communication. Kita nak communicate apa yang kita rancang tu kepada mereka. Sebab kalau kita tak communicate, dia akan jadi haywire, cacah merebah. Hanya sekadar planning tetapi implementation, cara kita buat tu tak nampak kepada pekerja. Tak akan nampak kesan dia lah. Doktor, dari segi gerak kerja, jadi kita tahu secara kalau boleh difahami dari apa yang doktor sebutkan tadi, kita mengenal pasti apa risiko kesihatan yang ada pada pekerja dan bagaimana mengelakkan, tapi bagaimana pula dinilai kesihatan pekerja itu sendiri? Adakah ada melalui pemeriksaan kesihatan, medical check-up, dan apakah medical check-up ini juga dispesifikasikan mengikut situasi pekerjaan mereka? Okey. Bagi menjawab soalan itu, sebenarnya apa yang kita boleh lihat adalah dari segi benchmarking kepada tahap kesihatan pekerja. Dan kalau kita lihat daripada perkhidmatan kesihatan pekerjaan itu ada juga elemen-elemen yang melihat pada benda ini. Contohnya, dia ada dua, sama ada secara umum, general atau pilihan, dan satu lagi adalah di bawah pematuhan perundangan. Di mana beberapa konsep pengawasan perubatan sebagai contohnya memang disebut di dalam akta. Sebagai contoh, kita buat pengawasan perubatan kepada mereka yang terdedah kepada bahan kimia atau kita panggil medical surveillance. Ini semua antara perkhidmatan yang sebenarnya dinyatakan dalam akta. Memang perlu dibuatlah. Antara contoh lain seperti kita buat ujian audiometri. Kita menguji tahap pendengaran pekerja. Pekerja yang sebenarnya terdedah kepada bunyi bising lebih daripada had lah. So, dari situ kita boleh nampak adakah mereka sebenarnya bekerja daripada awal kerja okey, bila lama-lama bekerja pendengaran punya level tu makin kurang. Jadi dari situ itu salah satu cara untuk kita kesan. Macam commercial driver. Ya, sama juga macam itu. Maksudnya kita melihat progres dia.
Tetapi saya percaya bila mana berkaitan dengan kesihatan pekerjaan ni, ia lebih kepada kronik, benda yang lama. Dia bukannya seperti kita jatuh daripada tempat tinggi, mana kita tahu terus dapat kecederaan. Berbeza dengan kesihatan pekerjaan ni, kita melihat periodically dari masa ke semasa. Dia panjang sebenarnya. Kalau juga ambil contoh mereka yang bekerja di sektor peladangan, berhadapan dengan haiwan ternakan dan sebagainya, dari segi sodas ataupun memberi kesan kepada OCPD, bagaimana pendidikan ini diberikan kepada para pekerja itu sendiri sebelum mereka memilih untuk terlibat secara jangka panjang dalam satu pekerjaan itu ataupun sebenarnya dengan lebih orang kata cantik dan holistik, seeloknya sebelum mereka memulakan pekerjaan itu adalah lebih sesuai kalau kita memberikan sedikit latihan atau penerangan tentang apakah risiko kesihatan yang mereka hadapi semasa bekerja itu. Yang pertama. Yang kedua, kita perlu melihat bagaimana, adakah mereka, kita panggil fit to work, adakah mereka dengan sebelum bekerja tu kita kena periksa mereka dulu, adakah mereka boleh melakukan pekerjaan tu. Itu sebelum mereka memulakan pekerjaan. Dan bila mereka sudah orang kata apa, boleh sesuai masuk bekerja, dan semasa bekerja pun kita perlu melakukan pemantauan dari segi kesihatan, dan kita lihat jika terdapat sebarang tanda-tanda awal, adakah mereka terkesan dengan risiko-risiko di tempat kerja itu. Dan kita bukan hanya sekadar berfokus kepada sebelum dan semasa saja. Even kalau selepas bekerja, maksud selepasnya adalah jika berlakunya kecederaan ataupun penyakit, apa yang kita mahukan adalah kita nakkan rehabilitasi. Kita nakkan pekerja itu boleh bekerja semula, sama ada mereka bekerja di pekerjaan yang sama ataupun kalau tak boleh bekerja di tempat lain. Yang penting mereka masih lagi mampu untuk bekerja. Itu yang paling penting sekali. Tarikh Hari ini, Doktor, 28 April sebenarnya juga merupakan sambutan bagi peringkat dunia untuk kesihatan dan juga kesihatan dan juga keselamatan, World OSH Day. Bagaimana ini boleh dikembangkan lagi dan apa intipati yang ingin disampaikan melalui sambutan ini dapat difahami dan juga dipraktikkan di negara kita? Okey, baik. World OSH Day ini sebenarnya disambut macam biasalah setiap tahun pada 8 April. Dan kalau kita lihat tujuan sebenar disambut World OSH Day ini adalah untuk mempromosi aktiviti pencegahan dari kemalangan pekerjaan dan juga penyakit pekerjaan. Dan kalau kita lihat dulu-dulu pun dikatakan disambut World OSH Day ini adalah untuk memperingati mangsa-mangsa kemalangan pekerjaan dan juga penyakit pekerja. Dan setiap tahun kita ada tema tersendiri, dan macam tahun ni kalau kita lihat tema adalah Let's Act Together in Building a Positive Safety and Health Culture, di mana kita nak menggalakkan semua bersama-sama membina satu culture ataupun budaya yang positif tentang keselamatan pekerjaan di tempat kerja. Cuma isunya sekarang ni adalah bagaimana. Dan di situlah kita nak cuba timbulkan pada tema tahun ni adalah lebih kepada social communication. Maksudnya kat sini kita tahu bila mana kita wujudkan budaya itu bukannya sekadar majikan dan pekerja. Tak cukup. Dia kena ada 3 komponen utama, iaitu dari pihak kerajaan sebagai pembuat polisi, majikan dan pekerja. Dan tiga-tiga kumpulan ini kena saling berinteraksi supaya ianya bukannya one way. Dia kena bersama-sama. Dan inilah yang kita mahu terapkan dalam tema tahun ini. Dan kebiasaannya dia jangan bermula daripada sekadar memberi kesedaran dan latihan saja. So kita kena membuka telinga bersama-sama dan berbincanglah. Itu yang kita mahu terapkan kepada semua masyarakat. Dan kalau boleh bukannya sekadar di tempat kerja, malah kalau boleh kita bawa balik safety and health ni ke rumah dan dalam komuniti lah. Itu yang kita harapkan. Dari apa yang Doktor sebutkan, kebanyakan risiko ataupun kesan impak pekerjaan dari segi kesihatan ini dapat dilihat pendengaran kurang ataupun dari segi vision ataupun penglihatan itu juga berubah dari segi kualiti. Tapi apakah juga penilaian diberikan terhadap bagaimana situasi mental seorang pekerja itu setelah terlibat dalam satu, sebab kita kesedaran mental diberikan banyak perhatian kebelakangan ini. Okey, seperti mana yang dicakapkan, memang masalah kesihatan mental ni sebenarnya semakin beruncing lah. Dan kita sebenarnya, kebanyakan dari kita mungkin menyedari semenjak bermulanya pandemik. Sebenarnya benda ni telah bermula sebelum daripada itu lagi. Cuma dia digalakkan lagi semasa pandemik. Dan apa yang kita mahukan sekarang adalah bagaimana untuk kita membantu terutama pekerja kita di tempat kerja. Saya tahu di isu kesihatan mental disebabkan masalah di rumah itu adalah satu isu yang berbeza walaupun kita boleh bantu. Tapi dalam keselamatan pekerjaan
pekerjaan, kita mahu kalau boleh mereka tidak ada masalah yang berkaitan dengan kesihatan mental di tempat kerja. Apa kita buat, biasa kita akan melakukan sama juga penilaian risiko. Kita melihat pada cara mereka bekerja, apakah persekitaran mereka bekerja itu sangat toksik dan sebagainya. Kita ingin melihat faktor dan dari situ kita akan membuat langkah kawalan. Dan dari samping itu juga kita akan perlukan ada latihan dan kesedaran lah. Dan kalau macam di NIOSH, kita ada salah satu produk yang baru saja kita lancarkan betul-betul sebelum puasa baru ni, iaitu mental health program, di mana kita panggil employee assistance program, yang kita cuba untuk terapkan kepada majikan, bantu majikan melalui fizikal, dan juga kita ada sistem online juga. Itu yang kita mahu terapkan dengan menggunakan teknologi lah sebenarnya. Sejauh mana NIOSH juga memberikan saranan ataupun cadangan kepada pihak majikan, sebab kadang-kadang kita tahu bagaimana aspek kesihatan ini dari segi pemeriksaan ataupun rawatan yang memakan kos yang agak tinggi. Health itu is expensive. Ada yang berpendapat sebegitu. Jadi bagaimana saranan yang boleh diberikan oleh pihak NIOSH kepada pihak majikan? Seperti doktor sebutkan tadi, pencegahan itu adalah lebih baik daripada rawatan. Okey, ini salah topik yang biasa dibincangkan lah. Sudah pasti orang akan berkata kita tak nampak cost effectiveness daripada apa yang kita buat ni. Tapi saya rasa daripada COVID-19 pandemik ini nampak sebenarnya memberi satu impak yang besar. Bila mana keselamatan pekerjaan itu di tempat kerja tidak betul-betul ditumpukan. Dan saya rasa ini lebih kepada bagaimana majikan perlu melihat apakah risiko sebenar di tempat kerja, supaya kita bukannya pukul rata buat semua benda yang sama kepada semua. Maksudnya kat sini kita perlu dari awal menilai apa yang kita perlu buat, dan dari situ kita pergi. Kita fokuskan perkara utama yang perlu kita uruskan dahulu. So, dari situ sebenarnya kos tu lebih, kita boleh nampak dekat mana kos tu kita gunakan, dan akan nampak sebenarnya dia punya effectiveness. Mungkin tidaklah secepat macam kita rawat atau prepare sesuatu, mungkin akan ambil masa sedikit. So lebih kepada bagaimana kita menguruskan dengan lebih baiklah. Instead of kita semua orang buat benda yang sama dan tidak, itu mungkin agak kurang dari segi pengurusannya itu. Pemerkasaan ataupun empowerment diberikan kepada para pekerja sendiri untuk mengajukan soalan ataupun aduan ataupun cadangan kepada para majikan sekiranya persekitaran pekerjaan mereka itu memberikan kesan kepada kesihatan mereka secara langsung. Bagaimana doktor lihat ini boleh diperbaiki lagi? Okey, seperti yang kita lihat pada tema tahun ini kan, maksudnya kat sini itu lebih kepada tripartite. Kalau daripada akta pun sendiri, kita memang berkonsepkan tripartite. Maksudnya kat sini dia bukannya satu hala, bukannya daripada atas ke bawah, it's not top to down. Maksudnya kat sini kita perlukan perbincangan di antara tiga pihak ni. Dan saya faham kadang-kadang kita melihat pekerja-pekerja pun tidak susah untuk mereka menyampaikan apa yang mereka rasa kepada pihak majikan. Tapi saya rasa itu lebih kepada pemahaman dan kesedaran kepada pihak majikan dan pihak pekerja, supaya mereka sebenarnya sedikit membuka ataupun senang cerita membuka pintulah kepada semua untuk mencadangkan atau memberi kritikan dan sebagainya untuk penambahbaikannya seterusnya lah. Dan saya rasa benda ni telah pun berlaku, cuma masalahnya adalah dari segi kesedaran yang perlu lagi diterapkan, yang perlu diberikan supaya konsep tu kita nampak. Sekarang ni orang mudah untuk kita meluahkan semua benda kan. So banyak sebenarnya medium-medium, tak semesti kita kena jumpa direct dengan pihak majikan tu lah. Itu pendapat saya lah. Doktor, dalam kesimpulan untuk 2 minit berbaki ini, bila dalam sekarang ini ramai yang sudah lama tidak dapat beraya lah kalau kita boleh gunakan secara kasarnya, dan mungkin dari aspek kesihatan dan juga keselamatan, sekiranya mereka kembali semula ke tempat kerja selepas perayaan nanti, apa antara perkara-perkara kecil yang mereka boleh lihat untuk memperbaiki situasi pekerjaan mereka, sama ada seorang pekerja ataupun seorang majikan? Okey, kita akan pulang beraya, dan ini mungkin baik bagi saya setelah 2 tahun pun sama tak beraya, dan saya rasa semua orang akan bagi peluang untuk pulang beraya. Dan kita kena lihat situasi kita yang masih lagi peralihan ke fasa endemik, dan kita tahu jangkitan tu masih lagi ada. Dan apa yang kita nampak adalah sekarang ni, bila mana selepas habis cuti raya dan akan kembali bekerja, apa yang penting adalah semasa berhari raya menyambut semua tu, kita masih lagi perlu berwaspada dan menjaga. Kita tak nak nanti masa pulang nanti semua membawa apa yang patut daripada rumah tu dan membawa satu jangkitan yang baru. Itu kita tak mahulah. Yang kita tahu benda tu akan memberi kesan terutama kepada sektor pekerjaan, dan ia sebenarnya akan mengganggu pada sektor ekonomi negara juga. Baik, terima kasih doktor kerana sudi bersama kami. Selamat Hari Raya juga kepada doktor dan semua pihak NIOSH yang sering memberikan komitmen yang sangat baik kepada pihak RT untuk memberikan yang terbaik kepada situasi pekerjaan.